Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi untuk kali ini soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua ini, bab apa yang melibatkan soalan ini, dia bermain dengan sudut. Okey, dia bermain dengan sudut, sin, cos dan juga tan. Okey, macam mana cikgu boleh tahu? Sebab sudut yang nak dicari. Okey, dan dia bermain dengan sudut dongakan dan juga sudut tunduk lah. Cuma cikgu tak berapa yakin dia berada di bab yang tingkatan yang berapa. Tapi tak apa. Okey, kita tetap akan cuba menyelesaikan permasalahan yang telah pun diberi. Okey, diberi kepada kamu maklumat seperti ini. Ini adalah gazebo. So, gazebo ini apa yang nak dicari adalah hitung sudut dongakan Y dari R. So, daripada apa yang kamu boleh nampak dekat sini, cara bacaan dia macam mana kita nak kenal pasti sudut. So kamu akan berada di huruf yang paling belakang. So kamu akan berada di R. So kamu akan mendongak ke atas dan akan nampak Y. Itulah orang kata maksud ataupun sudut dia lah. Okey, duduk di R. So kamu akan dongak ke atas. So akan nampak Y. Okey, kita kenal pasti di manakah sudut di dalam gambar lah seperti yang dinyatakan. Okey, kita akan melukis garisan. Okey, kamu tengok cikgu buat dahulu Okey, sabar. Okey, kita nak cuba lukis sebaik mungkin supaya boleh nampak. Right. Okey. Dan mengapa garisan itu ada? Okey, cikgu lukis YR sebab disebut kepada kamu adalah YR. Okey, so kalau ikutkan YR dan kenapa cikgu tarik R ke V? Ada sebab dia. Kalau ikutkan sudut yang nak dicari adalah di sini. Okey, sudut theta. Cikgu dah tulis dekat situ. So, itulah sudut yang nak dicari. Okey, memandangkan kamu akan dongak ke atas, so kamu akan nampak Y. So, inilah bukaan sudut yang nak dicari. So, bagaimana kita nak dapatkan sudut ini? So, kita keluarkanlah. Okey, yang paling utama kita akan keluarkan segitiga. So, cikgu kecilkan sedikit sebab kita memerlukan ruang yang agak besar untuk pengiraan soalan ni dengan 4 markah yang diberi. Okey, kita lukiskan terlebih dahulu untuk YR. Okey, so cikgu lukis macam ni. So Y. Okey, kita buat garisan ke R. Okey, so mungkin tak nampak lurus sangat tapi inilah andaian lah. Okey, andaian. So ini adalah V. Okey, so sudut kamu di sini. Right? So, sekejap cikgu undo sikit. Sebab kita nak lukis satu garisan di sini. Iaitu garisan dotted ke bawah. So, sudut yang nak dicari kalau ikutkan inilah dia. Iaitu theta lah. Okey, so macam mana kita nak dapatkan nilai theta dekat sini? So, nilai theta ni nilai theta yang dekat dalam ni lah. Okey, so kalau ikutkan nilai kamu yang pertama ialah 0.8 untuk ketinggian ini. Alamak, dia jadi warna tebal pula. So, kita nipiskan sedikit. Okey, so YR adalah 0.8. Okey, macam mana cikgu tahu ianya adalah 0.8? Sebab kalau kamu tengok dekat sini, ketinggian gazebo ini adalah 2.8. Okey, dan tinggi tiang ini hanyalah 2 meter. Okey, tinggi keseluruhan 2.8. So, tinggi tiang 2 meter. So, bermaksud kamu ada perbezaan 0.8 lah. Okey, untuk daripada aras bawah bumbung sehingga ke bucu atas bumbung. So, kamu dah ada 0.8. So, kalau ikutkan panjang bawah ni, kamu sebenarnya tak boleh nak cari. Okey, sebab kita nak fokus hanyalah yang sedikit ini sahaja. So, kita nak cari agak susah. Sebaliknya kita akan menggunakan yang atas iaitu hipotenus yang berada di atas ni. Okey, iaitu kepanjangan YR lah. So ini yang kita nak cari. So bagaimana nak keluarkan YR ataupun nak buat pengiraan YR? So pastinya nanti kita akan pakai sin Okey, sin theta bersamaan dengan opposite iaitu SOH. Okey, sin sama dengan SOH, opposite per hipotenus. Okey, bertentangan per dengan dengan hipotenus. Bertentangan per dengan hipotenus. Maafkan cikgu, okey. So, kamu tengok betul-betul. So, sin itulah nilai dia. So, kenapa kita nak cari, nak guna sin? Sebab kita nak guna YR. So, nak dapatkan YR, kita perlukan bantuan segitiga yang lain. Okey, bantuan segitiga yang lain. So, kalau ikutkan segitiga kamu dah nak mencari YR. So, kita memerlukan YP R. Okey, kita memerlukan segitiga YPR yang muka hadapan untuk bumbung ni lah.
Okay, so kalau ikutkan YPR, cikgu lukis. So, Y akan duduk di atas. Okay, kemudian P. Allah, sebut P tapi tulis R. Okay, kesilapan teknikal. Biasalah tu. Okay, so yang sebelah sini adalah R. Okay, so kita buat garisan ni. So, tengah-tengah ni ada Q. Alright, so YR yang nak dicari dekat sini, inilah YR yang sama. Okay, so kalau ikutkan nilai QR kita boleh tahu. Okay, kerana kelebaran ataupun di sini nilai dia adalah 3 meter. So, pastinya Q itu adalah titik tengah. Okay, so Q ke R akan jadi 1.5. So, begitu juga dengan sebelah sini, 1.5 lah. Barulah dia jadi 3 meter. Lengkap. Okay, so untuk YR kita tak tahu. Begitu juga dengan YQ. Untuk YQ ni juga kita tak tahu juga nilai dia berapa. Okay, so kita nak cari YR dekat sini. Kita nak guna YR. YR pun kita tak tahu. So, kita gunakan bantuan segitiga yang kedua. So, YR dekat sini ada, sama je dengan nilai dia. Tapi kebetulan pula dekat sini YQ pula tiada. Okay, so ini adalah sudut 90 darjah pastilah. Okay, untuk tulang atap dia pastinya dia berada tepat untuk stabil lah kiri dan kanan. So, seharusnya ini adalah 90 darjah. Okey, untuk mencari YQ, kita memerlukan lagi sekali gambaran yang lain dari sudut pandangan yang lain. Okey, kita guna apa yang cikgu boleh nampak dekat sini adalah berkenaan dengan Y. Okey, so kamu ada Y, kamu ada W di hujung. Okey, dan kamu ada X di tengah. Okay, so kita tengok macam mana cikgu boleh lukis. Apakah gambaran yang telah pun cikgu lukis dekat sini. So, kalau ini adalah Q. So, ini adalah U. Right, so ini adalah Q, so ini adalah U. Okay. So, cikgu ambil kat sini. So, mana pula pandangan yang cikgu lukis ni? Kalau ikutkan pandangan, okay, kita besarkanlah sikit gambar. Supaya kamu nampak. Okay, kita nak cari YR. Okay, so YR tak jumpa. So, dengan bantuan segitiga yang ni, YQ pula tak ada. Okey, so kita akan nampakkan dari sudut sebelah sini iaitu RST, tapi cikgu fokus kepada QU, kemudian WXY dekat atas ni, so bumbung atas kanopi ni. Okey, so kalau ikutkan dekat sini telah pun ditulis kepada kamu, telah pun diberi kepada kamu iaitu YXW adalah 2 meter. Okey, untuk atap, orang kata atas dia ni, untuk tulang atas kanopi, gazebo. Dalam kes ni adalah gazebo. So, kalau ikutkan dekat sini adalah 2. Cikgu guna warna lain lah supaya dia boleh nampak. Okey, untuk soalan ni dia tak boleh terlalu gelojoh sebab dia banyak benda berkait. So, dekat sini kalau cikgu lukis dotted line. Okey, so dia macam tu. Kalau ikutkan dekat sini nilai kamu seharusnya 1. So, dekat sini juga kalau cikgu lukis dotted line, seharusnya nilai dekat sini juga 1. Barulah dia jadi 4 dekat sini. Okay, so 2 dekat sini. So, 1 dekat sini, 1 dekat sini. Barulah kita combine 1 tambah 2 tambah 1 jadi 4. Okay, so ketinggian Y ke Q dekat sini, tadi pun kita dah tahu bahawa ketinggian gazebo ini adalah 2 meter daripada untuk tiang dia sahaja, tapi ketinggian keseluruhan adalah 2.8. So, bermaksud dekat sini 0.8 lah. So, barulah kamu boleh kira YQ. YQ yang kita nak di sini berkait pula dengan YQ dekat sini. Dan pastinya ini sekali lagi adalah sudut 90 darjah. Okey, barulah kamu boleh apply teorem Pythagoras untuk kita dapatkan YQ di sini. So, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, pastinya YQ kamu ini adalah hypotenuse. Okay, kita buat kiraan untuk yang ini terlebih dahulu. So, A boleh ambil mana-mana saja nilai. So, cikgu nak ambil 0.8 kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2. Okay, so kamu tekanlah kalkulator. Pastinya kamu akan dapat jawapan 1.64. Okay, tapi kamu harus ingat, ini adalah C kuasa 2. So, kita nak mencari C saja. So, pastinya di sini adalah kuasa 2. Kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2 164. Okay, so YQ kamu dah dapat 1.64. So, kita akan masukkan YQ kamu dekat sini. Okay, so YQ kamu dekat sini, kita akan masukkan, iaitu punca kuasa 2 1.64. Okay, saja cikgu ambil ruang yang agak jauh sedikit dekat situ. So, kamu boleh dapat YR.
sebab YQ dah ada, QR dah ada. So, kita akan gunakan sekali lagi pengiraan teorem Pythagoras, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, A kuasa 2 kamu boleh diambil 1.64. Tapi jangan lupa dia adalah punca kuasa dan seharusnya dia ada kuasa 2 di luar. Okay, sebab nilai kamu dalam bentuk punca kuasa dekat sini. So, seharusnya ada kuasa 2 rumus yang asal. Okay, so tambah dengan 1.5 kuasa 2. Okey, so kalau ikutkan di sini kamu akan ada punca kuasa dan kuasa 2 dia akan terhapuslah. Okey, so dia akan tinggal 1.64 sahaja ditambah dengan 1.5 berkuasa 2. So kamu akan dapat, okey, so ini adalah C kuasa 2 So kamu akan dapat 3.89. So 3.89 ini adalah kalau ikutkan C kuasa 2. So C kuasa 2 kita pindahkan ke sebelah. So, dia akan jadi punca kuasa 2 lagi sekali. Okay, so kamu dah dapat YR 3.89. So, bermaksud dekat sini YR kamu dah tahu nilai dia, iaitu 3.89 yang nak dicari. Okay, so theta ni sudah yang dekat dalam ni. So, cikgu dah kata, kalau ikutkan kamu akan menggunakan sin. Okay, mengapa sin yang akan kita pilih? Okey, mengapa sin yang akan kita pilih? Sebab yang bawah ini kita tak akan dapat cari nilai dia sampai bila-bila. Okey, sebab kita tak tahu macam mana nak cari. So, lebih senang kita fokus kepada yang mungkin boleh nampak relevan untuk dicari. So, sin bermaksud opposite. Okey, opposite iaitu bertentangan 0.8. Okey, dibahagikan dengan hypotenuse iaitu 3.89. Okay, jangan lupa punca kuasa 2 sebab nilai kamu adalah punca kuasa 2. Okay, kita nak mencari sudut sahaja. So, pastinya kita akan pindahkan sin ke sebelah menjadi shift sin. Okay, 0.8 per dengan punca kuasa 2, 3.89. So, kamu akan dapat jawapan akhir iaitu 23.93 darjah. Okay, darjah. So, kita buat nampak sempurna sikit. Okay, so inilah sudut theta kamu. So, kalau ikutkan inilah jawapan kamu. Okay, so agak panjang untuk penyelesaian dia. Tapi inilah dia semata-mata untuk kita mencari sedikit sahaja dia berkait antara segitiga yang di sini. Nak cari yang ni pula, dia berkait pula dengan segitiga yang ini. So, kamu memerlukan satu sama lain untuk dapatkan jawapan. Jadi, sekiranya kamu boleh faham, seperti biasa, jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Sampaikanlah ilmu kamu, apa yang kamu faham, berkongsi, ajarlah orang lain kerana ilmu itu akan berkembang. Okay, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe kepada channel cikgu sebagai tanda sokongan kamu faham. Dan sekiranya ada persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.